Bolehkah YB dan Datuk berkongsi program dan aktiviti yang dilakukan oleh PAS dan juga Kerajaan Negeri PAS khususnya Kelantan, Terengganu dan Kedah untuk wanita dan menaikkan martabat wanita? Mulakan dengan YB. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang dibuat oleh kerajaan negeri ya untuk pembangunan wanita. Dan nak cerita dululah, cerita yang baru saya dengar sebenarnya. Semalam saya bersama dengan YB Senator Dr. Martina. Dr. Wan Martina. Jadi kami ada bincang-bincang pasal pertanian. Satu cerita yang seronok tapi Beliau tak pasti. Dia daripada Kelantan. Oh, Kelantan, okey. Dia kata ada satu don tu di mana wanita ni mengusahakan ayam yang ayam dia tu 20,000 sekali. Macam. Dia daripada macam. Dan Menteri Pertanian datang melawat. Ladang ayam dia tu. Peternakan ayam. Masya-Allah. Jadi itu musim mak PAS tu. Ya betul. JK musim mak PAS. Okey. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya wanita ni dalam PAS khususnya insya-Allah terutama bagi kerajaan di negeri yang kita perintahlah. Mungkin YB Datuk Mumtaz cerita kat Kelantan dululah. Apa yang dah dibuat di Kelantan itu sedikit yang saya boleh tahu. Seronoknya 20,000 sekali ayam dia dan Menteri Pertanian pun datang melawat. Itu yang tak pelik tu 180 juta tu. Itu 180 juta tu zakat. Belum cakap dengan LHDN. Berapa sumbangan wanita Kelantan? Daripada sudut ekonomi. Untuk Kelantan. Okey, untuk Kelantan ni banyak, alhamdulillah kita ada banyak program-program yang kita buat untuk wanita. Antaranya program pencarian tokoh wanita. Dulu kita buat peringkat negeri, sekarang dah peringkat parlimen dan juga peringkat DUN. More than 200 women dah kita recognize ya sebagai tokoh-tokoh wanita, dan kebanyakan mereka ni bukan pencapaian peringkat biasa tapi juga pencapaian peringkat antarabangsa. Ada beberapa orang yang mendapat PhD dalam umur 27 menjadi pakar rujuk even dalam bidang saintis. Jadi daripada Kelantan. Mereka ini kita keluarkan dan kita himpunkan di bawah program yang kita namakan sebagai Genius Abqariyah. Maknanya dia direkodkan dalam kerajaan Kelantan di bawah Pusat Sumber Saidatina Hafsah, di mana wanita ini kita mahu the best practices from these women disimpulkan, direkodkan supaya kita sambung balik apa yang dibawa oleh Cik Siti Wan Kembang. Maknanya kita ambil tokoh-tokoh ini pendidikan, ekonomi, politik, keusahawanan, kesenian, sukan. Kita kenali mereka sama ada mereka ni ibu tunggal atau mereka wanita yang menjadi suri. Di sana ada tokoh suri rumah. Kita ambil sebab ramai juga wanita yang jadi suri rumah yang cerdik-cerdik, yang pandai-pandai tapi resign because nak jaga anak. Dan macam Kak Nuri Seri anak 12. YB Zailah anak 12. Bukan 2 orang, 12 orang. Jadi 10 yang hidup. Tapi yang hidup kan kalah 10. Anak 2 orang anak dia 10. Yang hidup 10. Maknanya sekarang ini kita nampak di sana ada tokoh suri. Di sana kita ada majlis perundingan wanita saya beritahu tadi. Kita ambil daripada NGO, kita ambil daripada pemimpin tempatan, kita pilih dan kita letakkan dalam majlis ini untuk memberikan input kepada kerajaan negeri untuk isu-isu wanita, dan juga mereka menjadi output kepada kita daripada kerajaan kepada masyarakat. So every don about 34 of them every parlimen. Jadi kali dengan 14. Lebih kurang dalam 450 orang yang ada. Di sana kita ada apa yang dipanggil sebagai SKC. Squad kita cakna. Ya, kerajaan negeri berikan bajet, mereka dilantik untuk membuat kerja-kerja menziarahi wanita dan juga keluarga. Menziarahi orang miskin, OKU, orang sakit, orang warga emas, orang ibu tunggal, anak yatim, keluarga banduan, keluarga orang yang kena dera, termasuk menziarahi keluarga kalau mereka ini ada yang kahwin menjadi isteri muda ataupun menjadi ibu muda. Sebab kita tahu mereka ini jauh daripada family, so we need to take care of mereka. Di sana juga kita lihat kita dah berikan program namanya program pembangunan wanita di pursuit kemahiran. Lebih daripada 4,000 orang telah pun graduate daripada pusat latihan ataupun pusat pembangunan wanita Kelantan. Di sana ada 45 pusat, namanya PPWK, Pusat Pembangunan Wanita Kelantan, dan umur pusat ini dah lebih 17 tahun. Kita dah mulakan pada tahun 2005. Jahitan, sulaman, kraft tangan, dan ini ada di kesemua 45 DUN. Pusat ini kita naikkan taraf kepada MDN, Mini Darul Niswah, sebagai Women Center, dan Women Center ini kita selaraskan dia punya warna, dia punya kodifikasi, dan sekarang ini satu DUN
kita minta keluarkan satu produk untuk penjanaan ekonomi. Dan setakat ini untuk usahawan wanita Kelantan, untuk usahawan kecil, kita dah ada data lebih daripada 8,000 orang yang telah pun Kerajaan Negeri Kelantan bantu. Khususnya ketika COVID. 2020-2021, Menteri Besar telah tambah peruntukan untuk tabung usahawan wanita 5.5 juta ringgit. Sebab kita nak boost ekonomi kerana kita mahu wanita bangkit untuk membantu keluarga setelah berlaku pandemik COVID-19. Jadi sana ada 8,000 orang dan bagaimana cara kita nak jaga mereka ini, kita baru lantik Kak Wan, iaitu Ketua Usahawan Wanita yang ditugaskan untuk memantau wanita-wanita yang berniaga. Cuma Kak Wan ini kita baru lantik, kita belum lagi latih secara terperinci. Dan 2 hari lepas saya baru bertemu dengan satu kumpulan usahawan, nama dia KUAK, Kumpulan Usahawan Wanita Kelantan. Mereka akan mengadakan satu perhimpunan besar 7 dan 8 September untuk menghimpunkan 138 orang wanita yang terlibat dalam bidang kosmetik sahaja. Mereka buat himpunan, nama dia HUDA, Himpunan Wanita Muda Kelantan, dan tahun 2019 bila sebelum COVID mereka dah buat, mereka berjaya kumpulkan dalam tempoh 2 hari jumlah jualan melebihi 1 juta. Dia macam Mood Republic. Tapi dia buat nama dia HUDA, dia kumpulkan wanita dari bidang kosmetik saja. Selepas ini mereka akan banyak tu brand. Tak tahulah macam-macam brand. Dan saya dimaklumkan kepada saya untuk yang terlibat kosmetik ada 16 orang wanita Kelantan yang umur kurang daripada 20 yang jadi jutawan. Perniagaan kosmetik di Kelantan. Umur kurang daripada 20, 16 orang jutawan. Masya-Allah. Jadi masa saya jumpa 40 orang tu hampir semua jutawan. Ini belum masuk F&B, ini belum masuk fashion, ini hanya kosmetik sahaja. Ini founder kosmetik. Dan saya masa tu cakap mereka, Masya Allah, kita ni baru nak cakap pasal jutawan, mereka dah jadi jutawan. Dan kalau pergi bayar zakat tu kadang-kadang sekali bayar zakat 350,000, mereka pergi bayar LHDN, mereka ada proper audit, mereka ada proper management dan account. Dia bukan main-main, dan mereka ni yang boleh beli Lamborghini semua-semua lah. Dan di sana kita ada buat program Cak Nasuri, di mana dalam tahun 2020-2021 Cak Nasuri dah kita care kepada suri rumah. Hampir 12,000 orang penerima telah menerima sumbangan Kerajaan Negeri, dan di sana ada program Cakna Hawa untuk pekerja wanita B40, di mana untuk 2020-2021 jumlah yang terima lebih daripada 6,000 orang. Kita ada banyak infra kebajikan untuk wanita. Kita ada PPWK, kita ada MDN, kita ada PLOA, Pusat Latihan OKU Wanita Ibu Tunggal. Kita ada khas untuk OKU dan Ibu Tunggal ni, kita ada khas untuk pusat latihan mereka. Kita ada juga perkara yang kita panggil sebagai Taska Keluarga Mawadah untuk bagi penjagaan kanak-kanak, dan ada Mawadah Center, pusat untuk aktiviti keluarga, dan pelbagai program-program ini termasuklah program dia panggil SKA dengan SMA, skim untuk manfaat armalah kalau dia ni jadi ibu tunggal, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ini dia akan dapat bantu Kerajaan Negeri one off. Ataupun dia ni suami dia kerja gaji bawah 1,400, 1,500, suami meninggal. Kalau diberitahu pada Kerajaan Negeri, kita akan bayar kepada dia untuk bantuan mengikut bilangan anak mereka. Ini dapat one off. Di samping Jadi polisi ini semua dah berjalan dah lebih daripada 10 tahun. Semua kepada semua, tak kira agama. Tak kira agama. Maksudnya semua kau boleh terima. Sebab macam contoh sekarang macam di Kelantan, kalau kahwin kita bagi RM1,000. Orang Cina pun kalau nak kahwin RM1,000 dengan syarat beritahu 1 month before perkahwinan. Jangan beritahu lepas perkahwinan. Orang asli juga menerima Orang asli faedah. juga sama. Orang asli pun sama sebab kita ada penghulu orang asli, kita ada penghulu orang SOP Cina. je lah. Ikut SOP je. You isi borang, you maklum awal, boleh. Sebab di sana ada dasar wanita Kelantan. Dalam dasar wanita Kelantan kita tak segregate. Tak marginalize. You minority ke, you majority ke, you sama. Ya, kemudian kita ada dasar gagasan wanita solehah. Kita ada pelbagai lagi dasar, lebih kurang dalam 8 dasar yang kita ada. Dan di sana ada kita buat kelas-kelas pendidikan. Nama dia Kuliah Bulanan Wanita, Kuliah Fiqh Wanita, Kuliah Tafsir Wanita, Kuliah Hadis Wanita, yang kita buat di peringkat DUN secara semuka dan juga online. You can follow our speech, our education ni melalui online atau secara semuka. Jadi ini juga melibatkan orang-orang bukan Islam. Kalau mereka nak hadir, mereka boleh hadir. Dan kalau ada consultation dalam contohnya macam sekarang kita kerajaan baru arahkan tubuhkan Majlis Wanita Negara. Melibatkan juga orang bukan Islam. Jadi kami di negeri pun kita akan libatkan wanita bukan Islam dalam pembinaan polisi-polisi yang berkaitan dengan bukan Islam, supaya kita nampak angle mereka. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang mereka sensitif, apa yang mereka sensitif. So, dalam hal ini kita pergi kepada infra, kita pergi pada skim, kita pergi pada education, kita pergi pada kemahiran.
Ya, kita pergi kepada lantikan-lantikan politik. Kita bagi fair and equal opportunity cuma kepada mereka lah untuk ambil. Sebagai contoh, Datuk Ng Yang Yang adalah seorang wanita daripada Kelantan. Ya betul. Yang diberi beasiswa oleh kerajaan negeri untuk menyambung pelajaran. Oh. Jadi menteri MCA. Kami tak marah pun. Tapi dia adalah penerima beasiswa kerajaan negeri Kelantan seawal tahun 60-an. Bukan cakap soal kita ada kebebasan setelah 2020. Tetapi 1960 kita dah tolong even orang bukan Islam, orang Cina sehingga jadi menteri. Tak ada masalah apa pun. Jadi kita tidak pernah pandang you anak negeri ni, you bangsa apa. Kalau you perform, yes you perform. Dan kalau you nak meniaga, you meniaga. Tapi jaga kesopanan kesusilaan. Jaga pandai menghormati, ya, tak biadab, sebab kita nak hidup dalam masyarakat yang harmoni. Itulah keluarga Malaysia yang kita nak. Okey, untuk Terengganu untuk Terengganu ni tadi Exco Kelantan okey. Sejak ni bermula daripada 2021 sejumlah RM800,000 Malaysia kepada Urustia Wanita Negeri Terengganu untuk membiayai program pembangunan wanita unggul, program Saidatina Aisyah dan Untukmu Wanita. Kemudian 1.4 juta ringgit Malaysia sokongan sosial dan prasarana. Baitul Ummi iaitu Pusat Jagaan Harian Warga Emas Wanita, Terengganu Autism Care dan Terapi Center. Raudatul Jannah iaitu melindungi wanita dan kanak-kanak yang mengalami keganasan domestik. Pembukaan 3 buah taska di premis Jabatan Seluruh Negeri Terengganu. Ini kerajaan PAS yang setahun jagung lah di bumi Terengganu. Kemudian 3 juta ringgit Malaysia untuk Urustia Belia, Sukan dan NGO Terengganu. Program untuk belia dan belia wanis. Program Jati Diri Generasi Sejahtera. Program Pembangunan dan Kesejahteraan Belia dan Belia Wanis. Gaya Hidup Sihat. Kecergasan dan sukan rekreasi serta program peningkatan dan kemajuan NGO. Itu tahun 2021. Untuk 2022, mewujudkan kompleks wanita sejahtera. Perancangan meningkatkan taraf dan kualiti hidup suri rumah melalui program bengkel kemahiran suri dan program inspirasi suri sejahtera. Akan datang insya-Allah Dasar Wanita Terengganu dan Pemerkasaan Wanita, program persidangan wanita inspirasi Terengganu, Karnival orang puang Terengganu, orang perempuan Terengganu. Okey. Sokongan kepada golongan ibu dan isteri, bantuan tunai one off bernilai RM150 Malaysia kepada 6,000 isteri ketua isi rumah kasih dan ibu tunggal berpendapatan di bawah RM2,500. Okey, ini Terengganu yang sempatlah saya ni catat Kemudian untuk Kedah insya-Allah, program Kasih Ibu Darul Aman KIDA membantu kaum ibu mengurus dan menampung perbelanjaan barangan asas setiap bulan, rawatan kesihatan sekeluarga di klinik swasta terpilih. Masya-Allah, untung kan? Okey. KIDA merupakan kerjasama kerajaan negeri dengan persekutuan melalui pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA. Kemudian penubuhan skuad wajah. Skuad wajah ni dia meliputi seluruh negara lah kan. Ni di bawah Kementerian Pembangunan Wanita lah. Okey, iaitu skuad wanita anti jenayah. Okey. Kemudian program ujian subsidi mamogram, ujian HPV DNA, kaunseling, ujian pap smear serta pakej saringan kesihatan secara percuma serta kaunseling secara percuma. Tabung khas wanita Kedah. Kemudian program Jerawara wanita bangkit dengan kerjasama KPWKM beri 5,000 peluang pekerjaan dan keusahawan untuk memperkasakan ekonomi wanita. Boleh sebutlah dia punya cara tu. Lepas tu saya dapat ini senarai daripada YB. Okay, insyaAllah. Sebab macam Kelantan tu kita dah lama sikit lah. Kita dapat peruntukan lebih kurang dalam 8 juta. Jadi kalau kita bagi khas untuk ibu tunggal tu, setiap don akan dapat dalam 100,000. 100,000 jadi 45 don, 4.5 juta. 4.5 juta tu khas untuk ibu tunggal sahaja. Belum masuk program-program tabung usahawan tadi, belum masuk program belia wanis. Program belia wanis di bawah Urustia Belia.
So they have different budget. Dan Kelantan bukan sekat program-program dalaman, kita juga buat program kembara. Kita ada program sukan. Cuma itulah masalah mungkin dari segi liputan. Kita panggil dah wartawan tapi tak keluar juga. Kita dah keluarkan dalam FB, orang tak share juga. Mungkin tak menarik lah kot. Tak pick up story ni ya. Tak pick up. Tapi kita harap FRG akan akan bertemu dengan wanita-wanita muda Kelantan yang sangat produktif. Kita ada ramai PhD holder before 30 yang kita boleh susun nama-nama mereka yang mendapat anugerah Albert Einstein dan sebagainya, yang merupakan wanita Kelantan yang sangat terkedepan. Tapi mereka jaranglah dirujuk sebagai wanita-wanita yang hebat. Jadi mereka ni sebenarnya adalah penyumbang besar kepada maruah negara. Okey, soalan kepada YB Norita. Kaum wanita dan kanak-kanak sering menjadi mangsa dalam kes keganasan rumah tangga dan kes seksual. Jadi apakah YB sebagai Ketua Dewan Muslimat PAS, apakah formula yang ditawarkan oleh PAS dalam menangani isu ni, khususnya keganasan rumah tangga dan juga kes seksual? Okey, Alhamdulillah untuk sesi yang baru masa selepas pemilihan pada tahun 2021 pemilihan jawatankuasa PAS. Jadi antara yang kita buat yang baru ialah kita telah pun PAS telah pun membentuk satu lajnah, lajnah pembangunan keluarga. Lajnah pembangunan keluarga yang ini dipengerusikan oleh seorang lelaki. Seorang lelaki, pembangunan keluarga. Tapi bukan Dewan Muslimat perempuan lah. Untuk Dewan Muslimat perempuan lah. Untuk yang PAS pusat punya iaitu yang berhormat Datuk Marzuk. Datuk Marzuk Timbalan Menteri Agama. Dia adalah merupakan pengusi kepada lajnah keluarga. Pembangunan keluarga. Bukan pembangunan wanita. Pembangunan keluarga. Jadi ini di antara usaha lah terkini yang PAS cuba untuk membantu keluarga. Dan Alhamdulillah di peringkat Kementerian Agama juga yang Alhamdulillah PAS yang urus mana menteri daripada PAS lah, kan. Antaranya misalnya kita terbaru juga ada dai community untuk wilayah persekutuan misalnya. Di sini pun dai ni ataupun cikgu ni dia pergi di flat-flat di sana dan mengajar. Dai ni sebutan untuk cikgu. Ini pendakwah. Pendakwah ni. Yang jadi maknanya pendakwah bebas ke ataupun pendakwah di bawah Kementerian Agama lah. Kementerian Agama ni yang pergi kepada rumah-rumah flat terutamanya untuk keluarga di sana. Di situ ada pendekatan mengajar anak-anak dan di peringkat pengajaran pada ibu bapa juga, kelas Quran ke kelas agama ke, sebab pada kita bila ada kefahaman agama itu sendiri, insya-Allah dia akan dapat membentuk keluarga yang sejahtera. Knowledge base. Itu antara usaha yang PAS buatlah, di samping dengan cara kita pergi ke rumah-rumah jugalah melihat tu dari sudut lajnah kebajikan. Tu adalah fungsi lajnah tu sendiri, insya-Allah. Tapi yang fokus sekarang adalah lajnah keluarga tu sendiri, untuk membentuk insya-Allah keluarga sejahtera di Malaysia kita, insya-Allah.